Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada barisan panel dan hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan izin dan limpah kurnia daripadanya dapat kita berkongsi ilmu walaupun di alam maya ini. Saya Nur Akila Rozi sebagai Wakil Kelab Pencegah Jenayah Cyber di Kolej Profesional Bandar Penawar akan mengerusikan forum pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, pada era kemajuan dan pembangunan teknologi ini, tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan, sains dan teknologi telah mendatangkan kemudahan dan kesenangan dalam melakukan urusan seharian maupun urusan kerja. Namun begitu, keburukan dan bahaya juga tidak dapat dielakkan. Menurut Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, Tan Sri Lilam mendedahkan terdapat peningkatan sebanyak 91.37% kes jenayah cyber ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac hingga Jun lalu. Malah, isu jenayah cyber yang semakin berleluasa ini agak membimbangkan semua pihak. Justeru itu, isu ini akan memberi impak buruk bukan sahaja untuk individu, akan tetapi untuk negara kita juga. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, skamer semakin pintar. Apa langkah pencegahan yang perlu kita ambil untuk mengelak menjadi mangsa jenayah cyber? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pencerahan ilmu pengetahuan baru untuk semua pengguna teknologi di kalangan masyarakat, khususnya dalam persoalan mengatasi jenayah cyber. Okey, sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan empat orang ahli panel kita pada hari ini. Tidak asing lagi, ahli panel pertama, Dato' Ahmad Firdaus Muhammad Rasul yang merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Seterusnya, ahli panel kedua, Encik Muhammad Salahuddin iaitu selaku Ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, Cik Aimi Amira binti Mat Halim selaku Pegawai Barisan Operasi Khas, dan akhir sekali, Cik Nurul Adibah Bariah binti Muhammad Hashim selaku Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara. Okey, soalan yang saya ingin tanya kepada Dato' Firdaus, seperti yang kita tahu Dato', jenayah fizikal berbeza dengan jenayah cyber. Sebelum tu, selamat datang semua. Apa khabar barisan panel? Alhamdulillah, sihat. Moderator sihat? Alhamdulillah, saya sihat. So, saya nak mengajukan soalan pada Dato' ni ya. Okey, baik. Seperti yang kita tahu, jenayah fizikal berbeza dengan jenayah cyber. Contoh jenayah fizikal seperti membunuh. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan jenayah cyber ni? Boleh Dato' terangkan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, jenayah fizikal ataupun jenayah cyber ni memang dua terma yang berbeza. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu faham dan tahu apakah perbezaan di antara dua ini. Seperti saudari Nur Akila menyebutkan, jenayah fizikal seperti membunuh dan sebagainya. Jadi jenayah cyber yang kita ingin bincangkan, topik kita pada hari ini, skamer semakin pintar. Okey, baiklah. Jadi apakah itu jenayah cyber? Jenayah cyber ni adalah jenayah yang berkait rapat dengan alam maya ataupun internet. Jadi terdapat banyak unsur-unsur sindiket dan penipuan yang berlaku di dalam jenayah cyber ini, seperti pengubah suai data, penggundaman data, pencurian maklumat peribadi dan sebagainya. Jadi bermacam-macam maklumat, sama ada yang benar ataupun yang salah, ataupun ideologi disebarkan melalui jenayah cyber ini. Kita sekarang hidup di era dunia tanpa sempadan. Okey, apa dunia tanpa sempadan? Maksudnya
kita tak boleh nak menyekat kebebasan suara dan sebagainya. Jika contohnya saya nak post, saya tuduh contohnya saya tuduh Cik Akilah lah mencuri. Lepas tu saya post Twitter. Lepas tu boleh je orang percaya, faham tak? Maksudnya jenayah cyber ni memberikan tekanan fizikal dan mental kepada seseorang individu itu kerana dia memberikan side effect kepada seseorang. Jadi kita perlu faham apakah perbezaannya dan kita perlu elakkan jenayah cyber ini daripada terus berleluasa. Dan banyak juga jenayah-jenayah cyber dari segi saya minta maaf cakap lah, dari segi pornografi sebagai contohnya. Kita lihat saban hari kita dapat berita yang menyedihkan berkenaan gambar-gambar lucah disebarkan dan sebagainya. Jadi kita nak elakkan benda-benda ni daripada terus berasa bermula daripada diri kita sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Itu sajalah apa yang saya boleh kongsikan mengenai jenayah cyber ni. Wow, terima kasih Datuk Firdaus kongsikan ilmu tu. Okey, sekarang sepatutnya kita sebagai manusia ni kita tak boleh. Kita kena macam Datuk Firdaus sendiri cakap, kita kena tepuk dada tanya diri kita sendiri dulu. Okey, soalan kedua. Saya nak ajukan kepada Encik Muhammad Salahuddin iaitu selaku ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Boleh. Soalannya sekejap ya. Sebagai seorang yang mahir dalam jenayah cyber ni, siapakah golongan yang menjadi sasaran utama scammer untuk mereka dijadikan sebagai mangsa untuk ambil kesempatan ni? Baiklah, terima kasih Cik moderator untuk forum kita kali ini, Cik Nur Akilah. Menarik soalan tu. Siapa kita punya sasaran, target untuk kita scammer ni? Jadi kalau bukan secara amnya lah, secara umumnya, kalau kita nak scam orang ni, scammer ni dia target semua orang. Sebab semua orang ada duit. Miskin mana pun kita boleh ambil kesempatan terhadap orang itu. Tapi begitu, kita ada beberapa golongan individu ini yang menjadi sasaran utama kita. Yang pertama sekali adalah warga emas, orang tua lah. Sebab apa? Sebabnya orang tua ni dia kurang dari segi ilmu, dari sudut alam maya, dari segi IT. Jadinya senang untuk orang muda scammer ni, khususnya orang muda, mengambil kesempatan daripada kekurangan ilmu mereka. Sebagai contoh saya berikan, scammer ni menyamar sebagai orang terdekat dan berlakon seperti ada kemalangan atau sebagainya dan meminta wang yang berjumlah besar. Jadi untuk orang tua yang tak tahu apa ni, dia berilah duit tu sebab dia kurang ilmu. Jadi yang seterusnya, bukan sekadar orang tua sahaja, orang muda pun menjadi sasaran. Jadi tapi orang muda yang macam mana? Orang muda ni yang menjadi sasaran ni adalah mereka yang terdesak dengan wang. Sebagai orang muda yang baru memasuki alam pekerjaan, mereka memerlukan wang untuk membeli rumah, membeli kereta sebagainya, untuk mencapai keselesaan hidup lah. Dan mereka tak boleh buat pinjaman wang daripada bank sebab gaji tak cukup besar sebagai contohnya. Jadi macam mana? Mereka mencari jalan senang untuk meminjam wang, iaitu daripada skim pinjaman seperti Along sebagai contoh. Ini salah satu scam sebenarnya. Senang, kalau ikutkan skim pinjaman seperti ini, senang untuk dapat wang. Kalau dijanjikan malam tu boleh dapat wang, malam tu boleh dapat wang. Tapi hakikatnya bunga yang dikenakan sangatlah tinggi, yang membebankan sehingga mana dan mereka berkapat dengan kumpulan-kumpulan pengganas pengganas seperti terorisme, tapi pengganas seperti gangster sebagainya, pun ahli gelap, kongsi gelap. Dan seterusnya adalah mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Ini kalau saya explain pun senang je. Kalau orang yang tahap pendidikan rendah,
kurang pengetahuan dari pelbagai jenis aspek, bukan saja dari segi ilmu IT tapi juga dari pelbagai aspek pengetahuan. Jadi bila mereka kurang, mereka mudah terpedaya. Dan seterusnya adalah warga internet atau kita kenal secara famous netizen. Okey, ini adalah yang sangat kita perlu berhati-hati sebab kita sedar, terutamanya orang muda ni apabila mereka dia selalu post something, dekat sesuatu dekat social media. Tapi ada maklumat peribadi. Seperti contohnya paling mudah, waktu mereka ni pergi terbang ke luar negara. Mereka nak tunjuklah mereka fly untuk mereka bangga macam tu lah. Dan dekat situ, dekat tiket flight tu, mereka ambil gambar, buat story Instagram sebagai contohnya, ada maklumat peribadi kat situ. Dekat situ lah, bukan satu post je, post-post sebelum ni pun dia bukannya letak semua maklumat peribadi serentak, tapi kita ambil sikit. Sebenarnya ada nombor telefon sebagai contohnya. Oh, post sebelum ni ada nombor IC. Post sebelum ni ada maklumat tempat tinggal. Jadi maklumat ni kita gunakan, kita hasilkan, scammer ni hasilkan identiti palsu, menyamar sebagai orang tersebut. Dan macam tu lah mereka kena scam. Dan seterusnya terakhir adalah golongan selebriti. Golongan selebriti ni kita nampak macam mana bukan scam kan? Kenapa jadi golongan scam target kan? Sebenarnya kerana golongan selebriti ni kalau kita berjaya, scammer ni berjaya menipu mereka, memperdayakan mereka ni akan tarik lagi orang bawah mereka. Jadi makin ramai yang akan terikut. Pengikut peminat-peminat mereka akan mengikut mereka. Jadi saya harap itu mampu telah menjawab soalan Cik Nur Arkilah, moderator kita, mengenai siapakah sasaran kepada scam. Menjawab soalan tak Cik moderator? Betul, jawab. Terima kasih Cik Salahuddin berkongsi ilmu ni. Okey, apa yang saya nak simpulkan dekat sini, kita ni sebagai pengguna internet juga kita kena pandai. Kita kena selalu cari ilmu pengetahuan supaya kita tak terjebak dengan semua scammer, skim semua ni. Betul tak Cik Salahuddin? Okey, terima kasih Cik Salahuddin. Okey, soalan yang ketiga saya nak tanya kepada Datuk Firdaus. Boleh Datuk Firdaus? Ya, saya boleh. Silakan. Okey, baru-baru ni Makau scam telah menjadi bualan mulut masyarakat. Okey, Makau scam ni telah dikategorikan sebagai penipuan telekomunikasi yang berasal dari sindiket di Taiwan dan China. Pelaku menggunakan talian, tempatan dan antarabangsa terutamanya dari Hong Kong untuk memperdayakan mangsa untuk menyerahkan sejumlah wang yang besar kepada mereka. Okey, boleh tak Datuk Firdaus terangkan sedikit mengenai Makau scam ni yang telah menjadi bualan mulut sekarang ni? Okey, baiklah. Okey, terima kasih Cik Moderator. Saya diminta untuk mengulas lebih lanjut apakah itu Makau scam. Ya, tidak dapat dinafikan kebelakangan ini memang tergempar satu Malaysia isu Makau scam. Semua orang tanya-tanya apakah itu Makau scam, apakah modus operandi Makau scam dan sebagainya. Maksudnya orang Indonesia ni sangat terkejut bagaimana mungkin Makau scam ini dapat menipu rakyat Malaysia ataupun orang ramai. Jadi kami daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman memang bertanggungjawab ke atas kes Makau scam ini. Saya selaku Timbalan Pengarah memang mengambil pendekatan yang dekat terhadap kes ini untuk pengetahuan semua. Jadi apa yang saya berceritakan Makau scam ini, dia merupakan satu sindiket penipuan yang dilakukan secara alam maya. Dia mungkin sama je dengan scam-scam lain, tapi Makau scam ni ialah satu operasi yang lebih besar-besaran dilakukan. Dan dia melibatkan bukan hanya scammer tersebut, dan ada juga yang amat menyedihkan, ada juga dalang-dalang di sebalik kes ini. Kita panggil ada udang di sebalik batu. Macam itulah. Okey, baiklah. Jadi apa yang anda boleh lihat di skrin tersebut, saya
ada pamerkan di situ RM400 juta rugi hasil daripada sindiket penipuan ini sejak 2018 hingga September 2020 yang saya dapat data statistik daripada unit data ialah sehingga September 2020. So selama 3 tahun RM400 juta rugi hasil dari sindiket penipuan. Bukan sikit Cik Akilah, banyak tau. 400 juta ni satu jumlah yang sangat banyak yang kalau kita boleh gunakan untuk pembangunan sekolah, kita boleh gunakan untuk pembangunan masjid. Tapi sedihnya mereka scammer ini mengambil kesempatan dan juga kena dengan tajuk forum kita pada hari ini, scammer semakin pintar. Jadi kita dapat lihat di sini scammer pintar dari segi mana? Macam mana dia boleh dapat 400 juta? Semestinya mereka pintar sebab mereka menggunakan helah-helah mereka yang tersendiri. Okay, 400 juta, daripada 400 juta itu 6,552 kes yang dicatatkan oleh Polis Diraja Malaysia sejak 2018. Alright, next. Okay, jadi di sini anda boleh melihat negeri yang mencatatkan kes sindiket tertinggi Macau Scam, iaitu pertama negeri Selangor, kedua wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ketiga Pulau Pinang dan Johor. Jadi mangsa-mangsa terlibat dengan Macau Scam ini banyak terdiri daripada empat negeri ini untuk pengetahuan semua. Next. Alright, bagaimana Macau Scam menipu orang ramai? Jadi mesti seperti yang saya sebut tadi, mereka ada modus operandi mereka sendiri, mereka mempunyai helah dan taktik mereka sendiri. Dan kalau awak semua ataupun orang ramai search di YouTube, di Facebook, memang kebelakangan ni kecoh pasal Macau Scam sebab scammer ini ada juga call polis itu sendiri sebab dia tak tahu siapa orang-orang tu. Dia orang boleh dapat, dia orang boleh access number kita. So dia orang call random people dan kalau terkena umpan, maksud saya umpan di sini kalau terkena dia orang punya jerat nak scam tu kena kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup luas, mereka mungkin tertipu. Okey. Jadi salah satunya ialah di Malaysia. Okey, seperti yang saudari Akilah cakap tadi, sindiket penipuan ni berasal daripada Taiwan dan juga China. China yang mempunyai talian antarabangsa, itu betul. Tapi di Malaysia, mereka menggunakan ejen tempatan iaitu orang kita sendiri sebagai penggerak kepada scam mereka ini. Diorang menggunakan mereka seperti anda boleh lihat di Keratan Ahbar ini, menggunakan ejen di Malaysia untuk menguruskan pelaburan termasuk mencari perniagaan berpotensi. Maksudnya dijadikan ejen-ejen tempatan ini sebagai kambing hitam dan semestinya ejen tempatan ini mendapat pulangan yang lumayan. Alright. Next. Okay, tengok. Anda boleh tengok kat sini pasangan artis, usahawan, selebriti beri keterangan. Maksudnya ini saya boleh relatekan sama juga yang macam Cik Salahuddin sebut tadi, salah satu sasaran dia ialah selebriti. Tapi di sini dia menggunakan selebriti sebagai penunggang mereka untuk menghalalkan mereka punya scam ini. Jadi pasangan artis, usahawan, selebriti beri keterangan yang boleh tengok. Saya tak nak sebut nama artis siapa, anda boleh cari sendiri. Itu salah dua orang yang memberi keterangan. Jadi macam mana kita daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dapat kita boleh suspek perkara-perkara ini? Salah satunya ketika mereka upload kemewahan di social media. Kemewahan yang luar jangkaan. Macam mungkin hari ni awak miskin, tiba-tiba esok awak upload gambar Ferrari. Yes, benda-benda macam tu trigger kami di unit PDRM Malaysia. Okay, so dia menggunakan artis-artis ini untuk memberikan mereka modal perniagaan, aka nak halalkan scam diorang. Tapi akhirnya terbongkar jugalah kepada pihak kami tentang isu scam. Mujur terbongkar. Sekarang daripada kita bongkarkan lebih tahun-tahun yang mendatang supaya mungkin mereka lebih berleluasa dan mungkin boleh mencapai bilion-bilion ringgit menipu rakyat Malaysia. Right, next.
Okay, untuk selepas-lepas ni saya ingin ceritakan beberapa keratan-keratan akhbar yang telah menjadi mangsa kepada skamer tersebut. Salah satunya bekas guru lebih RM500,000 diperdaya Macau Scam. Jadi nampak tak? Dia dapat dia kena scam ni. Kalau boleh baca dekat keratan akhbar tersebut, wanita kerugian lebih RM500,000 selepas akur dengan arahan polis yang memintanya meninggalkan kad ATM berserta nombor PIN di surat rumahnya. Okey, saya ingin tekankan kat sini, kita daripada unit PDRM takkan sesekali call sesiapa sekiranya ada urusan-urusan penting. Kami tidak akan minta nombor PIN ATM, kami tidak akan minta nombor kad pengenalan. Jadi saya ingin tegaskan dekat sini, seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton forum ketika ini, forum Scammer Semakin Pintar ini, jangan terperdaya sekiranya ada polis yang call anda untuk meminta maklumat-maklumat peribadi anda, lebih-lebih lagi nombor kad pengenalan anda. Jangan terperdaya. Tak kisahlah kami daripada polis ke, kami daripada LHDN ke, kami semua agensi-agensi kerajaan ini tidak akan call anda sekiranya ada urusan-urusan penting. Jadi sekiranya anda dapat panggilan-panggilan tersebut, letakkan sajalah telefon itu. Itu bukan kami, itu adalah syaitan-syaitan yang sedang nak cuba memerangkap anda. Bukan sikit tau, RM500,000 ni kesian bekas guru ni. Sangat kesian. RM500,000 macam-macam dia boleh buat. Dia boleh buat nak buat rumah baru lepas pencen. Okay. Kemudian kita boleh tengok warga emas rugi RM1.8 juta diperdaya Macau Scam. Nampak tak? Sedih tak sangat bila kita dengar macam ni? Bukan sikit. Okay, next. Alright, next kita nampak dalam bahasa Inggeris, nearly 1,000 arrested for suspected involvement in Macau Scam, Parliamental. So kita boleh nampak kat sini yang terlibat dengan Macau Scam ni bukan seorang, dua, bukan tiga, bukan 10, bukan 100. Ini yang baru 1,000 yang ditahan. Tak termasuk lagi mungkin ada dalam-dalamnya. Dan saya nak ceritakan kat sini, sedihnya kami daripada unit PDRM ada juga yang polis-polis yang terlibat dengan isu Macau Scam ini. Mereka merupakan dalang yang memberikan informasi. Kalau bukan kerana polis-polis ini memberikan informasi, tidak mungkin Macau Scam ini dapat lebih berkuasa. Maksudnya dia orang boleh menggunakan bantuan-bantuan polis ini. Kita dapat detect polis-polis yang terlibat dengan jenayah ini melalui Jabatan Siasatan Integriti lah. Alright, lepas tu nampak senior citizen macam tadilah dia kena tipu RM1,800,000. Alright, next. Alright, nampak tu rugi lebih RM1 juta. Lepas tu rugi RM123,000 ditipu pegawai polis. Macam saya sebut tadi, pegawai polis takkan call anda. Jangan terpedaya. Lepas tu ada farmer peternak yang rugi RM30,000. Maksudnya sekiranya anda silap je langkah, sekelip mata duit yang berada dalam bank anda boleh lesap. Dan dah lesap, dah tak ada jaminan untuk anda dapat kembali duit tu. Anda buat report kepada kami, ya kami terima report itu, kami di unit PDRM terima report itu, tapi kami kami tak ada kuasa dan tak ada cara untuk dapatkan kembali duit anda. Alright, itu sahaja daripada saya. Harap penjelasan saya ini memberikan informasi kepada seluruh rakyat Malaysia tentang Macau Scam dan lebih berwaspada di masa hadapan. Baiklah, Cik Akilah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Firdaus kerana kongsi pengetahuan ni. Saya selaku wakil penonton semua, saya jujur saya cakap ini adalah salah satu ilmu untuk saya Alhamdulillah. Okey, terima kasih atas kongsian itu. Okey, seterusnya ada Cik Aimi Cik Aimi selaku pegawai bahagian operasi khas. Cik Aimi, dalam jenayah komputer ini, jenayah cyber dikatakan, istilah modus operandi bukanlah ganja lagi, kan? Apakah yang dimaksudkan modus operandi dan boleh tak Cik Aimi terangkan
mengenai modus operandi ni mengaitkan dengan penjenayah cyber? Boleh. Okey, pertama sekali terima kasih kepada moderator. So, saya akan beritahu anda semua apa yang dimaksudkan dengan modus operandi. Okey, modus operandi ni adalah salah satu modus operandi ini adalah cara operasi yang dilakukan. Di sini bermaksud cara yang dilakukan ataupun jenis-jenis scam yang dilakukan. Okey, scam juga termasuk di dalam jenayah cyber bahagian penipuan. Okey, pada hari ini saya akan jelaskan tentang modus operandi yang sangat popular pada masa kini. Yang pertama adalah hela panggilan telefon. Hela ini telah akan digunakan oleh warga tempatan dan juga warga asing. Okey, panggilan telefon ini akan dibuat secara rambang dan diorang akan mengatakan diorang mewakili daripada mana-mana institusi keuangan. Okey, cara mereka menggunakan modus operandi ini adalah mangsa akan mendapat panggilan telefon daripada suspek yang berlakon menjadi salah seorang daripada pekerja bank dan menyatakan bahawa kad kredit mereka telah digunakan walaupun mereka tidak menggunakan langsung kad kredit mereka. Suspek akan meminta maklumat peribadi untuk menyekat kad kredit tersebut. Suspek juga akan menyuruh mangsa untuk pergi ke ATM untuk memasukkan duit ke satu bank yang telah ditetapkan. Dan selepas perkara itu berlaku, mangsa akan tersedar bahawa mereka telah memasukkan duit tersebut ke akaun bank yang lain. Okey, untuk modus operandi yang kedua iaitu love scam. Daripada tajuk ni kita dah tahu love scam. Love scam ni akan mengaitkan antara lelaki dengan perempuan. Okey, macam mana love scam ni adalah akan digunakan untuk golongan yang sunyi, yang ingin teman hidup, yang lonely lah, selalunya berlaku dalam kalangan wanita. Okey, macam mana mereka menggunakan modus operandi ini adalah pertama mereka akan berkenalan di sosial media. Lepas berkenal, mereka akan menggunakan ayat-ayat manis, kata-kata manis. Jadi wanita tersebut akan terpikat. Lepas mereka terpikat, suspek ni akan mengambil advantage. Okey, diorang akan mula cakap ayat-ayat sedih, mereka susah lah, apalah. So mangsa ni akan rasa simpati dan akan memberikan bantuan tersebut. So bila suspek telah menerima duit tersebut, suspek akan menghilangkan diri. Okey, jadi yang ketiga adalah penipuan black money. Okey, penipuan black money ni dia adalah sindiket warga Afrika dan mereka akan memperdaya mangsa melalui social media yang menyatakan bahawa mereka ada satu black money yang sebenarnya duit tetapi telah dihitamkan untuk mengelakkan daripada ditahan custom. Okey, cara mereka menggunakan modus operandi ini adalah suspek akan guna kertas hitam itu dan menyatakan kepada mangsa bahawa mereka memerlukan dana untuk membeli satu bahan kimia yang sangat mahal untuk menghilangkan warna hitam tersebut dekat duit tu. So bila mangsa terpedaya, mangsa akan rasa macam baik mereka memberi duit tersebut untuk membeli bahan kimia untuk menghilangkan hitam di duit tersebut sebab suspek ni telah berjanji kepada mangsa yang dia akan memberi sebahagian daripada harta yang diorang jumpa tu
kepada mangsa. So bila mangsa tersebut dah transfer duit tu kepada suspek akan menghilangkan diri dan akan dah hilang. Okey, yang keempat ialah penipuan menggunakan parcel. Penipuan menggunakan parcel ni suspek akan menawarkan hadiah tetapi mangsa perlu membayar kos penghantaran. Okey, macam mana modus operandi ini digunakan? Diorang akan berkenalan di media laman sosial. Tetapi suspek akan berlakon menjadi orang daripada luar negara yang ingin menghantar hadiah kepada mangsa. So mangsa akan setuju, diorang akan berkomunikasi macam tanda persahabatan. So mangsa akan bersetuju untuk menerima parcel tersebut. Jadi bila suspek tu dah acah-acah, dah bagi hadiah tersebut, dah hantar hadiah tersebut ke Malaysia, tak lama kemudian mangsa akan menerima satu panggilan daripada custom yang menyatakan parcel tersebut perlu dibayar tax. So lepas bayar tax baru boleh dapat parcel tersebut. So bila mangsa ni bayar tax, dah bayar tax, dah bayar semua yang custom nak, tapi bungkusan tu tak akan dihantar kepada mangsa kerana yang call tu adalah suspek sendiri. So yang terakhir adalah penipuan SMS cabutan bertuah. So ataupun dikenali sebagai lucky draw. Okey, taktik ni taktik penipuan ni untuk mengaut keuntungan. So cara modus operandi ini beroperasi, mangsa akan menerima SMS daripada luar negara yang menyatakan peraduan lucky draw dan mangsa perlu berhubung dengan suspek untuk keterangan lebih lanjut dan mangsa masukkan duit sebagai wang cagaran. Untuk masuk dalam lucky draw tu, mangsa tu kena bagi duit tu kepada suspek untuk menang peraduan tu. Tapi bila mangsa tu dah bagi duit tu pada suspek dan peraduan itu akan lupus, tiada pun. Itu saja modus operandi yang saya terangkan pada hari ini. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Aimi atas perkongsian ni. Apa yang saya nak simpulkan dekat sini, betul yang Datuk Firdaus pernah cakap tadi, yang kita sepatutnya, yang scammers ni bijak, pintar. So kita sebagai pengguna internet ni, kita kena pintar juga. Betul tak? Betul. Kena sentiasa berwaspada. Okey, terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Cik Aimi. Okey, soalan yang kelima, minta maaf. Untuk Cik Adibah Cik Adibah selaku Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara. Okey, Cik Adibah. Sekejap ya. Menurut Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Tan Sri Lilam, pernah berkata satu jawatan kuasa khas diwujudkan di bawah MCPF untuk melaksanakan program bagi mendidik masyarakat mengenai masalah dan isu besar cyber. Pada pendapat Cik Adibah, apa pendapat Cik Adibah untuk kita sebagai pengguna internet mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak menjadi mangsa jenayah cyber ni? Silakan. Okey, terima kasih Cik Akila atas soalannya. Memandangkan sekarang kita sedang menghadapi isu yang sangat besar iaitu coronavirus disease atau lebih dikenal sebagai COVID-19. Ramai scammer yang mengambil peluang daripada situasi ini untuk menjalankan aktiviti scam mereka secara berluasa. Itu saya akan menceritakan sedikit tentang langkah-langkah yang telah diambil bagi mengelakkan ditipu oleh scam. Langkah pertama, jangan menjawab panggilan telefon daripada nombor yang kelihatan aneh ataupun tidak dikenali. Kita sebagai individu
saya menegar kamu semua daripada menjawab panggilan telefon dari nombor yang kalian tak ambil, terutamanya daripada panggilan telefon dari dua negara ini mengajak anda untuk memberi sesuatu ataupun mengatakan bahawa anda telah memenangi suatu pertandingan, dan ini perlu diperiksa terlebih dahulu. Sebab kadang-kadang skema ini boleh mengakses maklumat peribadi ketika anda menjawab panggilan tersebut. Sebaiknya anda dapatkan maklumat pemanggil sebelum menjawab telefon tersebut. Langkah yang kedua, pastikan anda tidak sewenang-wenangnya memberikan maklumat peribadi. Sejak berlakunya perintah kawalan pergerakan untuk membasmi COVID-19 ini, kerajaan telah membuat pelbagai inisiatif dalam membantu golongan yang terjejas dari segi kewangan. Jadi daripada itu ramai skema mula menyamar untuk menjadi ejen kerajaan dan berhubung dengan orang awam serta meminta nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan nombor TAC untuk, dan diorang menyamar dengan berkata bahawa mereka ingin memberi pengeluaran untuk contohnya wang simpanan KWSP daripada apa yang kerajaan ingin berikan. Jadi seandainya benar mereka mewakili organisasi kerajaan, maklumat berikut sudah ada dalam rekod. Jadi kita patutnya tidak perlu berikan kepada mereka. Langkah yang ketiga, menyemak maklumat organisasi ataupun akaun penjual barangan. Kalau seperti yang sedia maklum, waktu sekarang ni individu ramai yang membeli barangan online. So, kita hendaklah menyemak terlebih dahulu apa-apa prosedur yang dibuat. Okey, pastikan nombor telefon semua tu adalah nombor telefon yang betul. Maksud saya nombor telefon yang kita dapat, yang kalau kita angkat tu nombor telefon yang betul lah. Okey, bagi langkah yang seterusnya, sebaiknya membeli pada platform yang ada sistem jaminan seperti Shopee, Lazada yang kita memang tahu bahawa itu ada platform yang betul. Sebab sistem jaminan merupakan pendekatan bagi melindungi pelanggan daripada ditipu, mendapatkan barangan yang tidak berkualiti, melebihi tarikh lucut serta jika berlaku kerosakan barang. Okey, pendekatan merupakan waranti kepada pembeli. Dengan ini, pelanggan berhak untuk memulangkan barangan tersebut atau mendapatkan ganti rugi. Okey, seterusnya semak transaksi dan maklumat pembelian. Setiap kali kita membuat transaksi, kita mestilah menyemak dulu akaun bank bagi memastikan bahawa jumlah pembelian sama seperti yang tertera pada laman jualan. Lepas itu simpan bukti pembelian seperti resit, perbualan pada aplikasi sosial, email serta laman. Hal ini penting terutamanya bagi kes barangan tidak sampai kepada pelanggan. Jika berlaku masalah yang tidak diingini, anda boleh salurkan aduan kepada KPDNKK ataupun e-tribunal portal atau terus membuat laporan polis. Okay, sebagai konklusi, kita ini sedang mengalami fasa peralihan pembelian barang secara fizikal ke dan senario ini dirasakan lagi oleh kawalan pergerakan yang menyebabkan orang awam beralih kepada pembelian atas talian. Dan saya ingin memberi pesanan dan kita perlulah membeli secara berhemah, kenali skema dan pastikan anda membeli pada bengkel yang berdaftar dan dipercayai. Itu sahaja. Baiklah. Terima kasih Cik Adibah. Okey, apa yang saya nak simpulkan dekat sini, kita kena peka dengan semua maklumat yang kita terima. Betul tak Cik Adibah? Betul. Okey. Di akhir penghujung rancangan kita ni, forum ni, apa yang saya nak simpulkan dekat sini, sebenarnya terdapat banyak nilai murni yang patut kita pupuk dalam diri kita sebagai pengguna internet ni.
Tak kisahlah muda ke tua ke golongan masyarakat mana pun, tak kisah. Okey, sepatutnya antaranya kita kena berwaspada walau terima panggilan semua ni seperti yang Cik Aimee sendiri kongsikan, yang modus operandi ni, scammers ni pintar, betul kan? Okey, yang kedua sekali, nilai yang patut kita pupuk adalah menuntut ilmu. Kita kena rajin menuntut ilmu baru kita tahu apa perkembangan semasa. Yang ketiga, kita kena rajin menuntut ilmu, betul tu. Sebagai seorang pelajar, pekerja, tak kisah. Okay, suri rumah pun kita kena rajin. Membaca itu juga dikira rajin, okay. Yang keempat, berdikari. Kita kena berdikari dalam buat keputusan. Kita tak boleh, maksud saya kita kena bijak, kita kena fikir. Kita kena berdikari untuk uruskan semua kita punya sendiri, tapi dalam masa yang sama kita kena bijak. Betul. Okay, yang kelima, kita kena jujur. Kita tak boleh jangan tanam dalam diri kita untuk jadi seorang scammers, okay. Kita kena jujur, kita kena dapat hasil pendapatan duit yang kita earn tu hasil daripada titik peluh kita sendiri, bukan daripada skim-skim yang menipu ni. So kita kena, dalam Islam pun cakap, kita kena, macam mana saya nak terangkan, kita kena daripada kita tak ada jalan mudah pun untuk kau kaya tu, kau keuntungan. Kita kena daripada bawah dulu, kita kena usaha dengan titik peluh kita sendiri, baru kita dapat hasil yang halal dan diberkati Allah. Itu yang paling penting. Okay, sebagai saya sebagai moderator, saya akhiri forum kita pada hari ini, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Firdaus, Encik Muhammad Salahuddin, Cik Aimee Amira dan juga Cik Ariba kerana kongsi ilmu pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih meluangkan masa juga. Okey. Sama-sama. Untuk Ada semua lagi forum boleh dipanggil lagi. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey. Okey, assalamualaikum semua. Alright. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih ya.